أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bersama-sama pada pagi 30 Ramadan, hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan sebelum kita masuk 1 Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang terbaik, Ramadan yang memberi faedah dan juga pulangan yang istimewa kepada kita selepas pada ni. Ibnu Rajab Al-Hambali ataupun kita panggil Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau ada menulis satu kitab yang bernama Lataiful Ma'arif. Dalam kitab tersebut beliau ada menyebut man amila ta'atan minat ta'at wa faragha minha fa'alamatu qabuliha ay yasilaha bi ta'atin ukhra. Sesiapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka dia selesai melakukan perbuatan ataupun ketaatan tersebut, maka fa'alamatu qabuliha, maka tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ketaatan tersebut, ay yasilaha bi ta'atin ukhra, dia terus melakukan amalan-amalan ketaatan tersebut walaupun selepas daripada bulan Ramadan. Tanda-tanda Allah Ta'ala terima amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan, kita buat, kita istiqamah dengan amalan-amalan tersebut walaupun berakhirnya bulan Ramadan. Wa alamatu raddiha ay yaqaba tilkal ta'ati bi ma'siyatin, dan tanda-tanda Allah Ta'ala menolak amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan itu ialah kita melakukan maksiat, kita melakukan keburukan, kita melakukan perkara-perkara yang tidak selayaknya selepas kita melakukan perkara-perkara ketaatan. Itu disebut oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tanda-tanda sama ada amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sebaliknya. Maka kita tengok keadaan kita selepas pada ni, kita perhatikan keadaan kita selepas pada ni, selepas daripada Ramadan dan seterusnya, adakah kita melakukan maksiat ataupun kita melakukan perkara-perkara yang tidak comel setelah sebulan kita berada di dalam bulan Ramadan, banyak perkara-perkara baik
yang kita lakukan. Itu pesanan daripada ulama-ulama kita berkenaan dengan tanda-tanda amalan kita diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang lain ada juga berpesan, amma iza tazakkara dzamba fa fariha wa talazzaza falam yuqbal walau makatha ala zalika 40 sanah. Adapun sekiranya seseorang itu apabila selesai melakukan ibadat kepada Allah, maka fatalazzaza wa talazzaza, dia masih lagi merasa seronok dengan dosa dia. Dia telah melakukan amalan-amalan soleh dengan baca Qurannya, dengan semaya sunatnya, dengan segala-gala. Alhamdulillah. Dalam bulan Ramadan. Tetapi wa talazzaza, tapi ada lagi dalam perasaan dia tu, dia nak melakukan perkara-perkara dosa. Dia masih lagi nak melakukan perkara-perkara yang tak comel. Maka ulama-ulama kata, falam yuqbal. Maka amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan, hak dia buat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau makasa ala zalika 40 sanah. Walaupun dia melakukan amalan kebajikan itu selama 40 sanah, 40 tahun. Allahu Akbar. 40 tahun dia melakukan amalan-amalan kebajikan, tetapi dia tidak dapat merasai kemanisan, halawatul ibadah. Dia tidak dapat merasakan lagi kemanisan ibadat. Sedapnya baca Quran, seronoknya semaya, seronoknya puasa, orang panggil rasa bersemangat untuk qiyam. Dia tidak berasa lagi benda-benda lagu tu, falam yuqbal. Maka ketahuilah, itulah tanda-tanda amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri, kita kenal dia seorang ulama sufi. Al-Imam Hasan Al-Basri dia sebut fa iza qabbala Allahu al-'abda fa innahu yuwaffiquhu ila ta'ah wa yasrifuhu 'anil ma'siyah. Sekiranya Allah Ta'ala menerima amalan seseorang, fa iza qabbala Allahu al-'abda, apabila Allah Ta'ala menerima amalan seseorang anak Adam itu, yuwaffiqallahu ila ta'ah, maka dia akan membimbing, Allah Ta'ala akan bimbing dia buat amalan-amalan ketaatan selepas pada ni. Wa yasrifuhu 'anil ma'siyah, dan memalingkannya daripada melakukan amalan-amalan maksiat ataupun perkara-perkara maksiat. Ini pesanan ulama-ulama kita apabila kita berada di penghujung Ramadan. Apabila kita berada di akhir-akhir Ramadan, ini pesanan-pesanan daripada ulama-ulama kita supaya kita tidak, orang panggil kita tidak meletakkan, orang panggil kegembiraan kita itu sampai tahap kita tak rasa bimbang. Takut Allah Ta'ala ni tak terima amalan-amalan kita. Kita letak kegembiraan kita menyambut Syawal ni 100%. Sampai kita tak ada telitah pun dalam hati kita, Ramadan aku ni setara mana? Amalan-amalan dalam Ramadan aku ni setara mana? Jadi ulama-ulama dia royak kepada kita kena berhati-hati dan kita kena sentiasa mengharapkan supaya Ramadan kita, Ramadan yang amalan-amalan yang kita buat, Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Sebab tu hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Ulama-ulama dulu, termasuklah baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
apabila berada di akhir Ramadan, mereka sedih. Mereka mengalirkan air mata kerana bimbang. Takut-takut Allah Subhanahu wa taala tak terima amalan-amalan kebajikan yang mereka lakukan, yang mereka buat sepanjang dalam bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kita banyakkan doa kepada Allah. Kita banyakkan munajat kepada Allah. Selain daripada kita bergembira untuk sambut Syawal, tetapi dalam masa yang sama, pengharapan dan juga doa kita kepada Allah tidak putus-putus, supaya Allah Ta'ala istiqamahkan kita. Allah Ta'ala kekalkan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna, sentiasa bersemangat untuk melakukan amalan-amalan yang kita buat di dalam bulan Ramadan, dan terus menerus kita istiqamah dengan amalan-amalan tersebut. Mudah-mudahan itulah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan kebajikan kita di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, di kesempatan yang ada pada pagi ni, kita nak, orang panggil nak muzakarah, ataupun kita nak, orang panggil perbaharui balik perkara-perkara yang kita lakukan. Perkara-perkara yang kita kena lakukan apabila kita nak sambut Aidil Fitri. Sebagai contoh, malam ni malam raya. Malam ni malam raya. Malam ni malam raya, maka hak biasanya kita akan semaya tasbih. Kita akan semaya tasbih. Dan amalan-amalan yang lain digalakkan apabila kita berada pada malam raya. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal idaini muhtasiban lillah, lam yamut qalbuhu yawma tamutu al-qulubu." Atau kama qala. Nabi kata, sesiapa yang bangun untuk menghidupkan kedua-dua malam. Kedua-dua malam ni Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nabi kata, siapa yang menghidupkan dua malam ini muhtasiban lillah, kerana mengharapkan pahala dan juga ganjaran daripada Allah, nescaya lam yamut qalbuhu, maka nescaya hatinya tidak akan mati pada hari yang mana matinya hati-hati manusia yang lain. Ni hadis sahih, riwayat Ibnu Majah. Nabi kata, siapa-siapa menghidupkan malam raya Idul Fitri ataupun Idul Adha muhtasiban lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka hatinya tak akan mati dikala hati-hati orang lain ni mati. Ini kelebihan mereka yang menghidupkan malam Idul Fitri, yang mana hatinya tidak akan mati, pada hati orang lain mati belaka. Tetapi Allah Ta'ala hidupkan hati dia kerana dia menghidupkan malam raya. Bagaimana cara nak menghidupkan malam raya? Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, zayyinu al-aidaini bitahlili wattakbiri wattahmidi wattaqdisi au kama qala. Bagaimana cara kita nak menghidupkan malam-malam raya ni? Iaitu Nabi kata, hiasilah malam, dua malam raya kamu, sama ada Idul Fitri ataupun Idul Adha, bitakbir, dengan kamu bitahlil, dengan kamu bertahlil. La ilaha illallah, ingat kepada Allah. Tahlil sini bukan semata-mata mengatik. Kabar-kabar sebut sini tahlil ni mengatik. Tidak lagu tu. Tahlil ni mengatik tu mengatiklah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Duk mana-mana pun sebut la ilaha illallah. Wat takbir,
dan kita sebut Allahu Akbar, wa tahmid, dan juga sebut Alhamdulillah, Subhanallah, ikutlah. Wa taqdis, dan kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan-amalan yang kita kena buat pada malam raya. Dan sebelum kita menunaikan hari raya, kita kena tahlil, kita kena takbir, kita kena tahmid, dan kita kena taqdis. Sentiasa sebelum pada malam raya dan sebelum kita menunaikan solat Idul Fitri. Ini tanda-tanda dan juga amalan-amalan yang kita kena buat untuk menandakan ataupun untuk menzahirkan syiar kita, kejayaan kita setelah hampir sebulan kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama, iaitu kita hiasi raya kita dengan tahlil, dengan takbir, dengan tahmid dan juga dengan taqdis. Yang kedua, kita kena pada hari raya, kita kena mandi sunat raya. Belorak secara mana pun kita, sunat raya ni, mandi sunat raya ni kita kena buatlah. Walaupun benda tu benda mandi, tetapi ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebut dalam satu hadis, An-Nabi Umar radhiyallahu ta'ala kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa. Sesungguhnya Ibnu Umar mandi pada hari raya Idul Adha, Idul Fitri, sebelum keluar menunaikan solat pada pagi raya. Kita mandi dulu. Kita mandi, kita niat mandi sunat hari raya. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan mendapat pahala dan juga ganjaran kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok juga kita disunatkan untuk memakai wangi-wangian. Pakailah perfume hok mahal-mahal. Biar orang duduk tepi kita bau sedap. Biar orang semaya tepi kita ni bau sedap. Hok bau-bau lain tu dulu. Hok bau-bau lain tu dulu. Sebab dia akan mengganggu kita, akan mengganggu orang-orang lain. Jadi, kita kena banyak memakai wangi-wangian dan memakai pakaian hok baru. Walaupun bagi perempuan yang tidak dapat menunaikan solat. Contoh dia ni mari hik kau, ataupun dia ada perkara-perkara yang uzur syar'i, maka sunat juga dia memakai wangi-wangian. Duk rumah lah. Memakai wangi-wangian sebab apa? Kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, kita juga sunat untuk keluar awal daripada semaya, keluar awal daripada rumah kita. Sunat kita mari awal masjid kita. Kalau masjid kita ni gak sekala gak 8.30 lah. Idul Fitri ni sunat kita semaya lewat. Sebab apa sunat semaya lewat? Ulama sebut kita nak bagi kelebihan ataupun nak bagi kesempatan orang nak bayar zakat. Hak afdalnya semaya zakat ni, bayar zakat ni sebelum semaya sebelum maya raya pagi tu. Maknanya esoklah. Hak tu hak afdal. Kita mari semaya, mari masjid, kita bayar zakat depan tu, hak tu hak afdal. Barulah semaya. Maka ulama-ulama kata kita sunat semaya lewat. Sebab kita nak bagi kelebihan, nak bagi masa kepada orang-orang kita ni, orang kampung kita ni bayar zakat. Adapun Idul Adha kena semaya awal. Bapa nak bagi masa yang lama untuk sahabat-sahabat kita, orang-orang kita ni korban. Maka sunat kita semaya awal. Kalau Idul Fitri, kita semaya lewat. Nak bagi masa supaya orang lain bayar zakat pada pagi ataupun pagi raya lah. Sebelum menunaikan semaya raya. Ni beza. Ulama-ulama sebut semaya Idul Adha dan juga Idul Fitri.
Makmum, kalau Tok Imam ni ambo cerita berkenaan dengan makmum. Begitu juga dengan Tok Imam. Tok Imam, kalulah semaya raya ni, dia sunat mari lewat. Sunat mari lewat. Sebab tadilah, sebab nak bagi peluang kepada orang ramai ni bayar zakat. Kalau semaya raya korban, Tok Imam kena mari awal. Kena cepat. Sebab tu, kalau pengalaman ambo ngaji Mesir dulu, Idul Adha ni dia mari lepas subuh. Tidak lepas subuh lalu. Maknanya awal. Maknanya habis syuruk tu kau pukul, kalau kita agak habis lah ni, 7.2 minit. Pukul 7.45 tu dia semaya dah. Raya haji dia semaya awal. Apa? Sebab orang-orang Arab ni dia nak korban. Jadi kita, pelajar-pelajar Malaysia ni, kita semaya sama-sama kita. Kita semaya sama-sama kita. Ni supaya sekali lah pukul 8. Kita turun pukul 8 tu, penuh dah darah atas jalan. Bapa dia korban awal. Penuh dah atas jalan ni dengan lembunya, dengan darahnya, dengan utahnya. Nak ayak orang Arab ni. Dia ambil kelebihan, kalau maya Idul Adha, dia semaya awal. Dia tak tunggu lama sebab nak bagi peluang. Bagi orang korban, lembu ko, kalau sana agak utah lah. Sebab apa? Sebab itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seterusnya juga, esok ni, kita sunat makan dulu. Sunat makan dulu. Sebelum kita semaya Idul Fitri. Kadang-kadang kita ni belorak siapa, kita tak ada nak makan. Makanlah sikit. Kerana itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalliya au kama qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak keluar pada hari raya fitrah ataupun Idul Fitri ini setelah beliau makan dulu. Esok kita makan dulu sikit, barulah kita keluar beramai-ramai untuk semaya raya. Akan tetapi baginda tidak makan sebelum menunaikan Idul Adha. Idul Adha Nabi pergi semaya dulu baru makan. Tapi Idul Fitri ni Nabi semaya dulu, Nabi makan dulu barulah Nabi semaya raya. Ni sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lagi disebut oleh ulama-ulama kita. Alah mari jalan lain, klik jalan lain. Ni sunnah juga. Tapi ulama sebut Nabi dulu keluar jalan kaki. Hak mana rumah dekat-dekat, hak nak mari jalan kaki tu gak, dia mari jalan lain, dia balik jalan lain. Kalau lah ni gak dengan motornya, dengan keretanya mari jalan lain, kita keluar jalan lain. Kerana apa? Kerana itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita nak ambil kelebihan yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain daripada kita bergembira, selain daripada kita jumpa anak beranak kita, jumpa sahabat-sahabat kita, maka itu adalah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita kena lakukan, yang kita tak boleh tinggal. Kerana ianya akan mendapat kelebihan dan juga pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya juga timbul di kalangan orang-orang kita. Boleh ke tak selepas maya raya kita beramai-ramai pergi kubur. Lepas maya raya ni ramai-ramai kita pergi kubur. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Betul lah, munggu raya ni balik belakang. Bila balik belakang tu gak, lepas maya raya gak, kita nak pergi kubur lah. Ziarah orang tua kita, ziarah mak ayah kita. Maka ulama-ulama sebut, sepakat ataupun jumhur daripada ulama mengatakan tak ada masalah bagi orang lelaki
untuk dia ziarah kubur pada hari raya. Ulama-ulama kita sebut tidak ada halangan. Jumhur ulama kata tak ada halangan untuk orang-orang lelaki untuk pergi ke kubur. Sama ada pada hari Ramadan ke, sama ada pada hari raya ke, ataupun mana-mana waktu, tak ada masalah bagi orang lelaki untuk ziarah kubur. Kalau kita agak raya lah, sebab kita kecek ni musim raya, tak ada masalah. Tetapi ulama-ulama dia khilaf berkenaan dengan perempuan. Dengan orang tina, apakah hukum orang tina ni pergi ziarah kubur? Sama ada pagi raya ke ataupun pada waktu-waktu yang lain. Kerana apa? Kerana Nabi SAW dia sebut dalam hadis yang sahih, la'anallah, Allah Ta'ala melaknat. Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang selalu ziarah kubur. Ada hadis sahih. Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang selalu ke kubur. Tetapi kita kena tengok huraian kepada hadis tersebut. Asbabul wurud. Kenapa Nabi melaknat perempuan-perempuan ini ziarah kubur? Kerana hadis tu Nabi sebut berlakunya kisah pada zaman Nabi sebab ada seorang wanita yang kematian anak. Dia ni mati anak, ni mati suami. Tiap-tiap hari dia ke kubur, dia menangis. Dia menangis, dia merintih, dia jadi mari tok khabar. Dia mari tok khabar, dia menangis, dia merintih, dia sedih. Tiap-tiap hari. Dia mari ziarah kubur anak dia, mari ziarah kubur suami dia dalam keadaan niyabah. Ulama sebut niyabah. Dalam keadaan merintih, dalam keadaan penuh dengan rasa sedih, mari rasa tak khabar. Maka la'anallah, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Apabila perempuan-perempuan ini dia pergi ke kubur, dia menangis. Dia merintih, dia mari rasa sedih, dia mari rasa tak khabar, dia mari rasa orang macam-macam lah. Maka Allah Ta'ala kata, aku laknat orang ni. Maka berdasarkan kepada hadis tersebut, maka imam ataupun orang panggil dalam mazhab kita Syafi'i, perempuan yang nak ziarah kubur ni hukumnya makruh. Dia di antara makruh dan juga haram. Haram tu apabila dia ni pergi ke kubur menyebabkan mari semula rasa sedih dia, mari pula rasa serabut dia, mari pula rasa macam-macam, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia ke kubur kerana dia nak ingat kepada kematian, kerana dia nak mengingatkan kepada kematian, mari rasa isah dalam diri dia, mari rasa menyesal, takut-takut lepas dia akan mati, dia akan tak ada gapo-gapo dia nak bawa, maka ulama-ulama baru kata tak ada masalah. Tapi masalah yang berlaku pada hari ini dia sudah menjadi trend. Menjadi trend. Apabila ziarah kubur ni, perempuan-perempuan yang pergi ke kubur ni, dia tidak jaga adab-adab dia. Orang jatuh tak apa, tidak khilaf ulama. Tapi orang puan ni, kalau dia nak pergi ke kubur, dia kena jaga adab-adab dia. Adab-adab dia ni, dia kena memakai pakaian yang menutup aurat. Jangan ada orang panggil, jangan bercampur di antara lelaki dan juga perempuan. Ulama-ulama sebut panjang berkenaan dengan orang tina ziarah kubur, apatah lagi pada hari kematian isteri, kematian suami dia. Tok laki dia mati, dia pergi kubur juga. Penuh benar, orang jatuh lah, gapo duduk kubur, dia pergi juga. Maka ulama kata haram, dia kena duduk di rumah. Kerana apa? Mukhalatah. Kerana bercampur dengan orang jatuh atas kubur ajnabi. Duduk rumah lah. Bapa nak pergi juganya. Ni ulama bahas. Bila hari, kalau nak pergi juga, hari yang kedua. Hari ni tok laki dia mati, esok pergi kubur tak apalah. Jangan pergi hari orang penuh benar atas kubur tu. Hak jatuh ada, tak tahu siapa, ajnabi. Maka
ulama kata kena duduk rumah. Jangan duk ikut pergi juga. Kalau jangan duk ikut pergi juga. Jangan duduk gelewak atas kubur. Jangan duduk gelewak atas kubur. Betul lah suami dia mati. Tapi hukum kita kena jaga. Sebab tu ulama-ulama dia bahas panjang berkenaan dengan perempuan untuk ziarah kubur. Berkenaan dengan hari raya ni, orang puas tak ada masalah. Boleh pergi untuk ziarah kubur ayah ke mak ke, tapi kena jaga adab. Kena jaga adab pakaiannya. Janganlah orang panggil tabarruj. Jangan pakai bau-bau yang boleh menyebabkan bau sebutir kubur bang. Tanah kubur tu bau dengan perfume dia je. Janganlah. Maknanya kena jaga adab-adab. Jangan pula bercampur dengan lelaki dan juga perempuan. Kena jaga adab-adab untuk ziarah kubur. Maka tak ada masalah. Tak ada masalah selagi mana kita jaga adab-adab dan juga akhlak-akhlak apabila kita berada untuk ziarah kubur. Ini bagi perempuan nak ziarah kubur pada hari raya ke ataupun hari-hari biasa. Tapi kalau dia nak mengiringi jenazah suami dia ke kubur, maka dia duduk kubur dengan orang-orang lain, maka ulama-ulama kata haram. Kerana boleh bercampur di antara lelaki ajnabi yang bukan mahram dia bercampur gaul, maka ulama-ulama kata baik duduk rumah. Baik duduk rumah. Kalau lah ni kalau nak pergi juga boleh duduk dalam kereta. Tengok jauh-jauh. Jangan duduk gelewak dengan orang jatuh atas kubur. Orang duduk bergali juga. Jangan. Hak ni amalan-amalan yang kita kena tegur. Masyarakat kita kalau ada lagu ni kita kena royak. Kerana itu adalah perkara yang ditegur, yang juga dilarang oleh ulama-ulama kita. Tak adalah. Kerana bimbang, takut bercampur gaul dengan lelaki ajnabi, lelaki bukan mahram. Dan juga banyak perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia berasa jerit. Dia mari rasa orang panggil sedih, mari rasa banyak perkara. Sebab dia ni melibatkan hati dan juga perasaan, maka kita kena jaga. Maka sebab itu ziarah kubur pada hari raya ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Walaupun ada pendapat-pendapat yang kata haram. Ada. Ulama-ulama yang kata haram. Dia kata sebab apa? Kerana ziarah kubur pada hari raya ni seolah-olah kita ikut. Orang panggil kita ikut masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi ni pada hari raya dia ziarah kubur-kubur bapak dia. Ni pandangan yang lemah lah. Pandangan yang kita tak boleh pakai. Jadi ulama-ulama kata harus. Antaranya almarhum Syekh Atiyah Saqar, ulama daripada Mesir. Dia ulama yang masyhur di Mesir, dia keluar fatwa, tak ada masalah. Sama ada bagi lelaki ke ataupun perempuan ke nak ziarah kubur pada mana-mana waktu, tak ada masalah. Tapi bagi perempuan tadi, sebagaimana Ambo sebut tadi, kena jaga adab, kena jaga akhlak. Jangan pula duk meritih, jangan pula duk menangisi, jangan pula duk berasa sedih. Gitu dengan syarat, ingat kepada kematian, nak baru balik. Orang panggil iman kita, nak baru balik takwa kita kepada Allah, maka tidak menjadi masalah. Hak kita bimbangnya, hak puan ni gi kubur, hak jangok-jangok. Gi kubur, hak jangok-jangok, tabarruj. Orang panggil berhias yang lebih-lebih, kita bimbang takut timbul fitnah. Timbul masalah, timbul fitnah, menyebabkan niat kita tu nak ingat kematian. Tapi dengan kehadiran kita tadi, kita tak jaga adab, kita tak jaga akhlak, menyebabkan kita dapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Amo rasa cukuplah setakat tu dulu. Tak boleh nak panjang-panjang. Moga masing-masing nak pergi cari barang nak buat raya ni, nak pergi situ, nak pergi sini. Jadi nak panjang-panjang ni semulalah. Semula. Apa yang penting alhamdulillah kita selamat berada di kampung kita, anak-anak perantauan pun sampai dah. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita doa banyak-banyak supaya Aidilfitri pada tahun ni adalah yang bermakna bagi kita, kerana Ramadan hak kita buat sebelum pada ni, amalan-amalan hak kita buat sebelum pada ni,
insya-Allah kita istiqamah, kita banyakkan amalan-amalan kita walaupun kita berada dalam bulan Syawal, dia kita jaga akhlak kita jaga adab kita jaga perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya masalah kepada amalan-amalan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Selamat Hari Raya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala ampunkan kita, dan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Selamat raya. Balik belakang dah, sampai belakang. Ada berjalan. Ada. Jauh lagi je ni. Ya ya.